menjanjikan kejayaan cemerlang pada hari ini. Dan juga terdapat juga kita alhamdulillah bersyukur pada hari ini merupakan hari 14 hari bulan hari Selasa pada tempat pada jam 10 2 minit sekarang 10 pagi kita bersama-sama secara live di Facebook kita iaitu Facebook ILKBS ataupun secara ofisialnya Facebook IKTBN. Dan jangan lupa anda boleh like kami, melihat kami di Facebook, kedua-dua Facebook ni, Facebook ILKBS dan juga Facebook IKTBN official, IKTBN Temulah official. Ya, okey. Pada hari ini dan juga jangan lupa lihat dalam Instagram ILKBS dan juga Twitter ILKBS. Alright. Pada hari ini kita bersyukur kepada kehendak Allah SWT kerana kita bersama-sama dengan orang-orang yang kita bawakan khas daripada Akademi Kemahiran Belia Motorsport dan juga tuan empunya IKTBN Temulah sepertinya pengarah dia lah. Dan tanpa melengah masa lagi, apa kata kalau kita dengarkan sepatah dua kata ucapan daripada Yang Berusaha TS Dr. Muhammad Yusof bin Abu Bakar, pengarah IKTBN Temerloh. Silakan tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih yang dihormati moderator kita yang comel, Encik Mak Hafizal ya. Terima kasih kerana menjemput saya dan peluang saya untuk beri sepatah di pagi ini sempena program kapsul Kemahiran Belia ya. Okey, saya diminta untuk memberi kata-kata haluan program ni yang tajuk dia ialah industri sukan pemotoran menjanjikan kejayaan cemerlang di negara kita. Okey, saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada panel kita yang bijaksana, Encik Muhammad Rustam dan juga Muhammad Salihuddin yang akan memberi ulasan terperinci dalam bidang pemotoran ini ya. Okey, jangan lupa juga semua penonton program ni ya. Semoga program ini akan memberi manfaat yang berguna, yang maksimum ya. Oleh itu minta semua dapat tunggu sehingga selesai program ini. Okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan puan semua, terutama belia ya, program teknologi sukan pemotoran 4 roda ni telah bermula pada tahun 2012 ya. 2012. Ini merupakan satu program daripada 13 program yang ada di bawah yang ditawarkan oleh Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara Temerloh dan teknologi sukan pemotoran ni dia berada di bawah AKBN, iaitu seperti yang disangkat diberitahu oleh moderator kita, iaitu di bawah pengurusan Akademi Kemahiran Belia Motorsport ya, di bawah AKTBN Temerloh. Okey. Jadi program ni adalah satu-satunya program yang ada di Malaysia ni, satu je, one and only program ni di Indonesia saya tahu macam itulah ya. Setakat ni belum ada lagi program pusat latihan yang menyediakan program seperti inilah. Jadi untuk makluman semua, banyak kejayaan-kejayaan yang telah diperoleh oleh mereka telah berjaya menamatkan program ini dengan jayanya, dan kita setakat ini telah melahirkan sebanyak 123 graduan daripada bidang motorsport ni. Jadi untuk makluman semua, based on dipanggil graduate tracer study yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2019, didapati bahawa rate of marketability kadar kebelipasaran sebanyak 91%. Ini agak tinggi melebihi daripada 90% lah ya. Dan juga didapati bahawa gaji purata mereka ni adalah lebih kurang RM Malaysia RM1,900 sebulan. Ini agak tinggi ini average salary lah kan. Agak tinggi lumayan sesuai untuk mereka yang pada tahap 3 bukan diploma, bukan degree. Jadi 1,900 agak tinggi inilah salah satu daripada kejayaan program ini, kejayaan industri sukan pemotoran di Malaysia ni. Suatu sesuai tajuk kita ni janjikan kejayaan cemerlang insya-Allah okey. Mereka ni bukan saja bekerja di Malaysia bukan di peringkat kebangsaan, bahkan di peringkat antarabangsa mereka bekerja sebagai technical crew untuk berkhidmat di tempat-tempat perlombaan Mereka ada yang setelah sampai ke contohnya di Le Mans, France di Spa, Belgium, di China, di Italy dan sebagainya. Jadi mereka ni bukan setakat kata orang
jago kampung sebab mereka ni benar-benar kata orang kompeten lah sehingga di peringkat antarabangsa. Okey. Kita memang kita selalu buat promosi ataupun outreach ya. Kalau ada antara kita yang tengok program pada hari Sabtu lepas pada 11 September baru Sabtu lepas ni rancangan RTM channel 111 ya, ada program dipanggil iGen, Suara Generasi Muda. Sabtu lepas minggu petang channel ni telah menayangkan kita punya video mengenai program kita hampir 1 jam saja. Jadi situ menunjukkan bahawa kita punya outreach tu sampai ke peringkat yang kata orang peringkat yang lebih tinggi, lebih jauh kan, dan diterima sehingga ke oleh RTM dan sebagainya lah. Okey. Walaupun nama dia pun ni sukan pemotoran apa yang kita lahirkan, apa yang kita bangunkan kepada belia-belia kita ni bukanlah menjadi racer. Racer ni macam pelomba di litar tu bukan ya. Bukan tengok macam Schumacher ke apa kan. Tak ya. Mereka ni adalah apa yang diajarkan di program ni, mereka dilatih untuk menyelara kenderaan-kenderaan ataupun motor-motor kereta lomba sebab ni 4 roda lebih pada 4 roda, so kereta lomba. Mereka juga diajar, ditrain untuk membangunkan kereta lomba. Daripada kereta yang dah orang tak nak lagi dah kan. So mereka ni bangunkan kereta tu daripada scratch hinggalah jadi sebuah kereta lomba yang boleh berlomba di litar lomba lah ya. Masuk juga di litar Sepang ya, SIC Sepang. Dan juga mereka ni selepas mereka selenggara, mereka bangunkan kenderaan selenggara, mereka ni mereka uji kereta yang mereka bangunkan tu kereta lomba yang mereka bangunkan. Jadi sebenarnya walaupun nampaknya teknikal kru dari segi selenggara, kemudian kita uji setiap proses ataupun apa yang kita selenggarakan tu, kita buat maintenance tu, kita uji dia. Dan ujian ni biasanya bukanlah ujian di bengkel tapi ujian tu perlu diuji di litar. Maknanya mereka ni bukan setakat selenggara kereta, bukan setakat uji di bengkel, tapi mereka uji di litar. Itu kelebihan mereka ya. Walaupun nampak teknikal kru, tapi mereka ni sebenarnya driver yang tak disedari. Mereka ni tak nampak driver yang tak nampak. Mereka ni racer sebenarnya. Sebab mereka boleh mereka uji kereta ni. Dia uji kereta bukan uji kereta yang kita hantar ke pusat servis, kemudian uji kereta tu lepas buat servis, uji kereta tak Mereka ni uji macam lomba Jadi nak pastikan apa yang mereka buat tu, apa yang mereka telah lakukan semasa maintenance tu betul-betul teruji sampai ke level perlombaan. Inilah kelebihan mereka, berbeza dengan mekanik-mekanik ataupun juruteknik yang mengambil kursus otomotif perniagaan yang biasa. Level mereka tu lebih tinggi sebab itulah mereka ni kompetisi mereka diiktiraf sehingga ke peringkat antarabangsa. Jadi secara rumusan dia kan, kita boleh katakan bahawa mereka ni bukan saja berkemahiran bidang teknikal, tapi juga mereka ada driving skills yang tinggi. Jadi itulah kelebihan mereka ya. Jadi mereka yang berminat nak tahu lebih tu nanti akan diterangkan oleh ahli panel kita yang seterusnya. Jadi ikutilah program ni sehingga ke penghujungnya. Jadi kita akan dapat banyak maklumat mengenai program pemotoran di Arkitek Bentol Perlo ni. Jadi sehingga itu saja saya ingin ucapkan, dan saya juga mengucapkan selamat menonton terima kasih kepada yang telah sudi mendengar. Terima kasih. Okey Tuan Doktor, mungkin ada sedikit harapan ataupun impian Tuan Doktor kepada Akademi Motorsport ni. Okey, kita berharaplah kan, kita sentiasa ada harapan ya. Sebab motorsport ni apa-apa pun teknologi, apa-apa pun pembangunan, dia hampir setiap masa berubah teknologi change ya kan. Jadi begitu juga dengan
teknikal ataupun teknologi motorsport ni dia serta berubah. Jadi kita berharaplah pihak yang berautoriti, terutamanya mungkin daripada Kementerian Bidang Sukan, kan, daripada agensi-agensi yang yang terlibat dengan sukan motorsport, terutamanya yang empat roda ni, dapat memberi sokongan, dapat memberi bantuan teknikal, tapi yang lebih penting sekali adalah bantuan dari segi kewangan lah, untuk melengkapkan kita punya peralatan kita. Sebab apa? Walaupun kita katakan peralatan kita sekarang ni memang sesuai dengan kumpulan industri, tapi dia cepat berubah. Dia cepat berubah. Kata orang 2-3 tahun dia dah berubah satu peringkat lain. 2-3 tahun berubah ke lain. Apatah lagi selepas 5 tahun, jadi dia memerlukan satu perubahan yang besar lah. Sebab apa? Kita sebenarnya bukan seperti yang saya kata tadi kan, bukan saja kita berperanan di dalam negara, tapi juga di luar negara. Jadi apabila kita melahirkan terutama technical crew yang benar-benar komputer ni yang boleh mampu ke luar negara. Jadi mereka mestilah dilengkapkan dengan skills ataupun kompetensi yang sesuai dengan teknologi semasa, supaya mereka bila mereka keluar ke negara-negara lain, mereka taklah nampak ketinggalan. Jadi sesuai at par dengan kemajuan teknologi di negara-negara lain. Sebab apa? Sukan teknologi pemotoran ni dia bukan sukan yang tradisional. Dia sukan yang berbentuk kejuruteraan, ya. Jadi bila bentuk kejuruteraan tu dia cepat dia punya perubahan teknologi itu. Jadi itulah pentingnya bagi kita sekalian untuk memastikan bahawa kita punya program ni sentiasa dia selari dengan perkembangan teknologi semasa, ya, di Malaysia dan juga di luar negara. Terima kasih, itu saja. Baik, baik, terima kasih kepada TS Dr. Muhammad Yusof bin Abu Bakar, pengarah IKTBN Tebeloh, di antara orang-orang yang memberi sokongan hebat kepada Akademi Kemahiran Belia Motorsport di IKTBN Tebeloh ni. Dan juga untuk makluman semua, Doktor juga pernah terlibat bersama-sama dengan technical crew di merata, di Perlis, di Melaka dan juga di Jempol, bersama-sama dengan pelajar kita sendiri. Bersama-sama technical crew ni untuk orang kata apa, repair kereta. Macam mana perasaan doktor waktu doktor sama-sama dengan pelajar, doktor sama-sama untuk support dia dari segi medical? Ya. Satu benda yang membanggakan saya, ya, apabila ada event-event yang kita dijemput untuk menyertai, saya rasa bangga bila biasanya tim-tim lain, ya, tim-tim daripada tempat lain, tim dari negeri Johor lah, Penang lah, Terengganu lah, Selangor, ya. Mereka ni datang dengan tim driver saja, ya. Kebanyakan mereka driver, kan. Dia ada kereta, dia driver kepada kereta tu lah, kan. Tapi apa yang berlaku kerosakan, mereka tak mampu untuk membetulkan ataupun kita nak maintain kereta tu, dapat penyelenggaraan, tak boleh, kan. Jadi macam inilah saya nampak pentingnya kita, penting sudut kita dengan sukarela dapat membantu tim-tim lain membetulkan kenderaan mereka. Dengan itu mereka dapat meneruskan perlombaan tu, ya. Itulah. Okey, terima kasih Tuan Doktor TS Dr. Muhammad Yusof bin Abu Bakar sekali lagi, pengarah IKTBN Tebeloh. Itulah yang macam mana Tuan Doktor cakap tadi, kita ni pelajar-pelajar kita didedahkan dengan mereka-mereka kerjasama, komitmen, disiplin yang cukup tinggi. Dan faham saya yang dimaklumkan sebelum ni, motorsport ni adalah satu bidang yang penuh dengan disiplin. Sebab dekat speed stop dia tak ada isap okok, dekat speed stop dia tak ada main-main, lepas tu dengan safety dia, kemudian high safety, kena pakai pakaian dia jangan cukup panas. Lepas tu dengan shoot dia, kalau kita pakai safety shoes pun dah, orang kata apa, dah berpeluh kaki, ini kan mereka yang duduk berkejam-kejam tunggu dia. Okey, terima kasih Tuan Doktor. Okey, kita teruskan kepada kita perkenalkan dulu, berkenalan dengan ahli panel kita bentar lagi. Kita bersama dengan, kita tengok ahli panel kita, siapa dia ada. Okey, kita bersama dengan ahli panel kita yang pertama. Disilakan Encik Muhammad Salehuddin bin Muhammad Zahidi, iaitu pengajar Akademi Kemahiran Belia Motorsport. Dan juga ahli panel kita yang kedua, iaitu Encik Muhammad Rostam bin Hussein,
Pegawai Hubungan Industri IKTBN Temelur. Ini juga bagi mereka yang orang-orang yang berperanan dalam bidang motorsport yang banyak membantu tulang belakang motorsport dalam kita meneruskan kejayaan ataupun memberi peluang pada belia-belia setempat kita, belia-belia kita, anak-anak belia kita untuk dalam industri sukan pemotoran untuk menjanjikan kejayaan cemerlang. Dan bersama kali pertama sekali kita bersama dengan ahli panel kita yang pertama iaitu Encik Muhammad Salihuddin bin Muhammad Zahidi. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat tuan Alhamdulillah. Okey tuan, boleh tak tuan cerita sikit memperkenalkan diri tuan dah sikit dalam tuan ni siapa dalam Akademi Kemahiran Belia Motorsport ni. Silakan. Okey, terlebih dahulu terima kasih. Assalamualaikum kepada penonton dan pendengar. Terima kasih Tuan Moderator, Cik Afizal, Tuan Pengarah Akademi Temelur, TS Dr. Muhammad Yusof bin Abu Bakar dan panel kedua Cik Rustam bin Husin. Okey, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Salihuddin bin Muhammad Zahidi. Saya dilahirkan di Hospital Besar Kuala Lumpur. Mendapat pendidikan awal pendidikan kepada otomotif di Sekolah Menengah Teknik Profesional Kulim. Kemudian saya melanjutkan pelajaran ke Diploma Teknologi Otomotif, Mekanikal Otomotif di Politeknik Kota Baru. Kemudian saya mendapatkan lagi pengalaman bekerja di bahagian teknikal semasa di Pusat Pemeriksaan Kenderaan Komputer selama 8 tahun. Kemudian Alhamdulillah hingga kini, bermula 2011 hingga kini, saya bertugas di IKTBN Temelur di bawah Kementerian Belia dan Sukan lah. Alhamdulillah. Okey, itu dia. Ahli panel pertama kita Encik Salihuddin bin Muhammad Zahidi, pengajar Akademi Kemahiran Belia Motorsport, dan juga kita terus dia bersama dengan Encik Muhammad Rustam bin Husin iaitu Pegawai Hubungan Industri IKTBN Temelur. Silakan tuan. Sedangkan diri tuan. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Ya tuan hari ni tuan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator Tuan Hafizal yang berusaha, Tuan Pengarah Dr. Muhammad Yusof Abu Bakar, Encik Salahuddin selaku panel 1. Saya Muhammad Rustam bin Husin, dalam perkhidmatan awam lebih kurang 20 tahun. Di Temelur ni hampir 11 tahun. Saya banyak dalam mekanikal otomotif lah. Saya punya bidang pengajian. Dan di Temelur ni saya di unit latihan industri. Saya rasa itu saja kot secara ringkas. Okey, sekejap lagi kita akan berkenalan lebih dalam lagi fungsi dan tanggungjawab Encik Muhammad Rustam di bahagian hubungan industri. Dan juga sekali kita rehat sekejap. Kita bagi mereka berehat sekejap. Dan pada mereka-mereka untuk makluman semua yang ada pada live pada pagi ni, tolonglah macam biasa like and share FB kita. View kita pun sekali dah mencecah pada 200-300 ni. Kita banyakkan lagi. Ini adalah perkongsian ilmu. Sebab biasanya perkongsian ilmu bagi kita bersama-sama berkongsi ilmu. Mungkin bukan pada kita, tapi mungkin pada ahli keluarga kita, jiran-jiran kita, adik-beradik kita. Mungkin ada yang dalam ahli-ahli Facebook kita dapat berkongsi ilmu. Kerana ilmu itu adalah salah satu daripada ibadah. Jom kita rehat dulu, kita tengok video yang saya sediakan. Silakan.
Okey, itu dia. Orang kata apa, permulaan bagi mula. Kita nampak bagaimana fungsinya motorsport ni, bagaimana orang kata apa, tarikan motorsport ni. Oh, hebat. Dengan orang kata apa, dengan dia punya, kita tengok dengan cara drift pandu dia, dengan kestabilan keretanya kan. Dan tak lain tak bukanlah, kita akan beruntunglah kerana hari ini bersama dengan kita adalah salah seorang, boleh orang kata apa, dikatakan sebagai pakar lah, pakar pada pengajar Akademi Kemahiran Belia Motorsport bersama dengan saya pada pagi ini adalah Cik Muhammad Saleh Udin bin Muhammad Zahidi, yang macam kita pampang depan ni adalah beliau. Okey, Cik Sudin boleh mengenali, boleh panggil Cik Sudin boleh Boleh. sebab beliau lebih selesa kita panggil dengan nama Sudin. Okey, mungkin Cik Sudin boleh cerita sikit sebanyak bagaimana Cik Sudin boleh orang kata apa, jadikan sebelum ni Cik Sudin duduk pernah memandu kenderaan rally, okey, motorsport rally. Macam mana Cik Sudin boleh orang kata apa, mengaplikasikan dalam kerjaya Cik Sudin? Okey, terima kasih Tuan Moderator. Okey. Saya mulanya terlibat ataupun terjebak dalam sukan rally ni. Saya lebih pada rally lah sebelum ni. Bermula 2005, 2006 macam tu lah. Saya bermula sebagai kita biasa lepak-lepak di bengkel kawan. Kemudian kebetulan rakan saya tu, sahabat saya, dia terlibat dengan workshop dia terlibat dengan perlombaan rally lah, Tudor Motorsport. Kita servis, saya mula sebagai servis kru lah. Saya terlibat, saya bantu untuk servis jentera perlombaan tersebut, jentera rally. Bila kita dah ikut event demi event, so dia timbul perasaan minat. Daripada minat kita servis kereta tu, kita attend kereta tu, kita dah timbul minat untuk drive, mencuba untuk memandu kenderaan tersebut. Okay. So dia basically bila kita sebagai technical crew dan become a driver, dia ada satu advantage lah. Sebab bila kita memandu, kita tahu apa benda yang mechanical part untuk jentera tersebut. So kita tahu macam mana dia bekerja. Contoh kalau berlaku apa-apa, kita tahu macam mana kita nak solve problem tu lah. Macam tu. Okey, Cik Sudin, boleh tak Cik Sudin cerita sikit bagaimana terbentuknya Akademi Kemahiran Belia Motorsport ni? Okey, asal usulnya Akademi Kemahiran Belia Motorsport ataupun AKBM ni telah tercetusnya idea oleh mantan Menteri Kementerian Belia dan Sukan pada tahun 2012 oleh Datuk Seri Ahmad Sabici lah. Pada ketika itu AKBM kita ditempatkan di bawah pengurusan AKTBN Temeloh lah, di Temeloh Pahang sehingga kini lah. Mana dah lebih kurang 9 tahun. Lebih kurang Sepanjang tempoh tu kita telah melaksanakan sebanyak 10 siri pengambilan dan alhamdulillah kita telah melahirkan selama 123 orang pelatih lah, pelajar. Okey. Okey, Cik Sudin. Kalau kita tengok kita tengok environment macam belakang Cik Sudin tu adalah environment bengkel. Kan? Ada keretanya, acak belah kanan tu kereta Kelisa. Kereta Kelisa belah kanan tu ya? Ya, Gleason. Kelisa. Belah kiri adalah kereta apa? Mitsubishi Lancer Evo. Oh, Mitsubishi Lancer Evo. Okey. Mungkin ada satu sistem ataupun sistem cara pembelajaran. Pembelajaran macam mana sistem pembelajaran pelajar-pelajar yang belajar di Akademi Kemahiran Belia Motorsport ni? Okey, di sini, di akademi lah, kami mengaplikasikan pembelajaran di bengkel dan di on-site. On-site maksudnya di lapangan lah, kita akan bawa pelajar ni ke lapangan perlombaan. Okey, ketika di bengkel, saya ambil contoh sebagai contoh Kelisa dan Evo ni, dia akan dibangunkan mengikut silibus pelajar tersebut lah. Maksudnya by module. Maksudnya daripada modul 1, mereka akan strip down kereta ni, dia akan toggelkan, kemudian akan mencari kat mana weakness point dan kita akan buat strengthening. Okey, lepas tu the next stage dia pergi kepada prepare chassis, masuk kepada suspension. Lepas tu sehingga jentera ni siap untuk berlumba lah. Maksudnya dia buat part by part sehingga selesai. Kemudian bila dah selesai, Okey, macam kalau contoh kata kalau part kereta tu bila dah dibuat.
bila pelajar ni dah dibuat, dah set up kereta tu, kemudian bagaimana, adakah menggunakan teknologi seperti mana yang ada sekarang? Apakah teknologi yang boleh diaplikasikan dalam motorsport ni? Okey, apa yang sebab pelajar ni kita, saya recap balik. Di sini kami menjalankan CJ Kemahiran Malaysia tahap 3. Tahap 3 jurusan Juruteknik Sukan Bermotor lah. Maksudnya ini sebagai permulaan untuk pendedahan kepada sukan permotoran. Tahap 3. Okey, bila tahap 3 ni dia adalah sebagai asas lah. Asas di sini untuk teknologi kami dia sebagai value added. Value added maksudnya mereka akan diajar bagaimana untuk mengira advantage sikit daripada automotif biasa, akan mengira macam mana nak mengira compression ratio, untuk membuat cam timing, oxygen sensor, macam nak kira lambda. Contoh-contoh macam itulah yang berbeza daripada mekanik kendaraan yang biasa. Okey, Cik Sudi, kalau kita tengok belakang tu, ada kenderaan yang mana yang dalam kenderaan rally ni biasanya ada road case. Betul. Mana adakah pelajar-pelajar ini build sendiri ataupun macam mana dia punya proses tu dalam yang dari segi part-part kereta yang dari segi safety dan juga kenderaan penyelenggaraan pun tu. Adakah pelajar-pelajar yang buat secara manual ataupun pelajar-pelajar beli daripada luar ke macam mana? Okey, macam saya cakap tadi, jentera ni akan dibangunkan part by part. Setelah selesai chassis preparation, pelatih ni juga akan didedahkan basic welding. Kemudian mereka akan belajar macam mana nak bend, roll cage, material dia. So alhamdulillah, dua-dua jentera ni telah dibangunkan 100% oleh pelajar di dalam bengkel AKBM yang kita temukan ni lah. Maksudnya mereka didedahkan kepada safety features dalam jentera rally. Paling penting roll cage tadi tu lah. Dekat mana nak bending, berapa degree, nak tarik dia. Sekarang ni kita pakai masih manual bending lah. Oh, pakai manual sebab kita pun dipahamkan yang mana tempat rally kadang-kadang tu tempat adanya pertandingan rally ni ataupun ada pertandingan Malaysia Rally Championship ataupun Asia Pacific Championship, mana situ tak ada kemudahan-kemudahan lain, betul? Tak ada kemudahan-kemudahan macam kata yang macam mana kita mengharapkan di bengkel-bengkel. Mungkin ada part-part benda-benda yang hanya yang manual saja kita boleh bawa. Betul, macam mana aplikasi pembelajaran dapat dilaksanakan di IKBN Temerloh, di Akademi Kemahiran Motorsport dari segi dia punya penggunaan manual ni. Okey, apa yang kami gunakan, maksudnya kami bawa daripada bengkel sehingga ke on-site di Dita ke di rally ke, perkara manual adalah kita ambil string alignment lah, manual alignment. Maksudnya pelajar ni akan diajar bagaimana nak menjalankan proses alignment secara manual. Yang mana secara manual ni dia lebih, kalau calculation betul dan tepat, dia lebih perfect, boleh katakan lebih perfect daripada mesin lah. Sehingga kan kalau kita tengok jentera perlombaan di Dita pun, F1 sendiri pun masih menggunakan string alignment untuk ketepatan, kejituan. Kerana mesin, jika kita menggunakan mesin, dia masih perlukan calibration. Tapi jika manual ni, kalau betul calculation dibuat dan pengiraan yang betul lah, maksudnya akan tepat. Alignment. Okey, sebelum saya pergi ke soalan seterusnya, saya tanya, kan? Adakah pelajar-pelajar ini ataupun diajar untuk menjadi seorang pilot ataupun co-pilot ataupun macam mana? Okey, para pelatih di sini mereka didedahkan bagaimana untuk menjadi service technical crew dan bukan je pemandu. Mereka kalau memandu pun mungkin untuk ujian, mungkin contoh selepas buat alignment, tapi still kepemanduan pun di bawah pengawasan para pengajar di sinilah, sebagai pengajar. Mereka bukan dilatih ataupun ditrain untuk jadi pemandu perlumbaan lah, untuk perlumba bukan. Oh, mana dia ni mostly untuk jadi kru lah, kru, service technical dalam crew. technical crew. Mungkin dia ada pembahagian tugasan ke, ataupun dia ada specialize dia ke, atau sebab dia memakan masa semua ni kan. Macam mana facility di AKBM ni dapat digunakan dalam proses ni? Adakah facility di AKBM ni cukup mencukupi ataupun berteknologi tinggi ataupun ada track luar ke macam mana? Okey, sehingga hari ini kita
untuk melengkapkan kerana akademi ni kita menggunakan SKM tahap 3, NOS yang ditetapkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK. So NOS ni adalah syllabus ataupun skill standard yang pelatih-pelatih ni perlu kompetenkan. Okey. Sehingga hari ini sebagai saya ambil contoh, sekiranya pelajar melakukan proses alignment, kita sediakan manual string ataupun manual cube untuk alignment lah. Maksudnya ada scale plate, ada dummy plate, maksudnya equipment yang macam tu. Yang basic yang maksudnya portable, kita boleh bawa di litar, di bengkel, dari mana-mana kita boleh bawa benda tu. Dan alhamdulillah sekiranya pelajar tu mendalami ataupun mahir membuat kaedah manual tu, dia boleh jadi bekalan untuk dia bila dah habis belajar. So, mungkin boleh jadi usahawan sendiri untuk maksudnya buat berniaga sendiri manual alignment ni. Ataupun contoh basic welding pula. Sekiranya pelatih di sini dia boleh main besi, welding. Bila dah habis so mungkin dia sendiri boleh buat bisnes untuk welding pula. Okey, maknanya tak semestinya dia keluar besok dia akan buat motorsport sahaja. Dia boleh pergi bidang lain. Boleh pergi buka kedai welding kereta ataupun kereta part-part kereta lain lah. Okey, sebab tu saya selalu titik beratkan ataupun saya pesan kepada pelajar ni, motorsport, in motorsport there is no limit. Maksudnya tak ada limit. Selagi awak ada minat, selagi awak ada keinginan untuk buat suatu benda tu. Okey, sebab kita perlu buka lagi naratif minda. Otomotif ni, dunia otomotif bukan sekadar enjin. Betul. Okey. Kita banyak lagi part-part lain ada. Suspension, tayar. Banyak lagi benda ada. So jangan kita sempitkan minda kita, aku ni tak boleh lah buat enjin. Macam mana aku nak keluar, so aku nak bekerja sebagai apa ni? Aku belajar otomotif, motorsport, tapi enjin aku tak boleh nak buat. Aku tak boleh nak overhaul, aku tak boleh nak buat apa. Jangan sempitkan minda kita. Dunia otomotif dan motorsport ni luas. Kita ada banyak part-part lagi dalam kereta ni, dan insya-Allah kalau kita boleh fokuskan kita punya skill tu pada satu benda dan kita kreatif untuk menjanakan ataupun kita buat pandai buat networking, insya-Allah kita boleh hidup dengan ilmu yang kita ada bekal. Itu antara ucapan ataupun cakapan. Tengok gaya pun dah tahu dah. Ini memang pakar lah. Kita boleh bagi pakar lah. Pakar otomotif. Alright tuan. Satu lagi tuan. Dalam norma baru ni tuan, apakah cabaran cara pembelajaran dalam norma baru? Kita pun tahu kita sekarang dalam bukan pandemik lagi dah, kita dalam endemik. Mana endemik COVID-19 ni, macam manakah norma baru pembelajaran di AKBM ni khususnya? Okey, nak bila di endemik ni kita kena orang kata live among them lah. Kita hidup di dalam suasana yang ada benda tu. Nak kita tak boleh elak. So kita masih menjalankan sesi pelajaran secara online. Maksudnya secara teori lah. Teori kita akan buat kelas online. Dia mungkin permasalahan sikit dari segi praktikal lah. Sebab kita tahu bila kita belajar kemahiran ni, hand skill kita adalah penting. Maksudnya penilaian dalam kita jalankan ni pun, penilaian kita adalah 70-30. 70% adalah amali, praktikal, dan 30% adalah teori. So bila kita banyak online, para pelatih ni dia akan sampai satu masa dia akan kembali balik ke kelas. So masa untuk habiskan untuk praktikal skill tu dia agak terhad dan kita kena lebih fokus pada benda tu lah, masa tu. Maknanya sekarang ni pembelajaran cara maya ataupun online dan juga pembelajaran secara bersemuka. Maknanya sekarang ni ada segi onsite dan juga offsite. Macam mana dengan apa yang berlaku sekarang, macam mana pelaksanaan, macam mana kalau contoh kata kita dah repair kereta, kita dah set kereta, kita nak test kereta, kan? Dengan penjarakan sosial ni kita dah tahu dah dengan endemik ni kita terpaksa uruskan macam-macam SOP. Dan sekarang ni saya rasa mungkin Cik ataupun AKBM khususnya ada cara macam mana kita nak bawa pelajar ni ke onsite dan juga offsite. Okey, disebabkan kekangan pandemik dan endemik COVID-19 ni, untuk secara onsite-nya kita masih tak dapat
melaksanakan lagi lah. Okey. Tetapi jika tak salah saya, dengan SOP yang terbaru diumumkan, mula diberi kelonggaran pada bidang sukan bermotor. Mungkin kita akan cuba mencari di mana ruang dan peluang yang ada lah. Kita akan cuba dengan SOP yang terbaru ni lah. Tapi sehingga hari ini masih belum ada lagi lah kita melaksanakan kerja-kerja on-site tersebut. Okey, Cik Sudi, kita ada satu soalan daripada Puan Kecil Azizah Zainuddin. Kita ada satu soalan, kita tengok. Okey, apakah kriteria yang biasa diambil kira oleh seorang pelajar yang dilatih di Akademi Motorsport layak atau diiktiraf menjadi technical crew di dalam sebuah tim perlombaan sukan permotoran? Mungkin Cik Sudi boleh jawab. Okey, terima kasih Puan Azizah Zainuddin. Okey, kriteria first and foremost, untuk pelatih-pelatih dalam akademi ni, saya selalu terapkan benda paling utama sekali adalah minat. Minat paling penting sekali. Kalau kita nak pergi ke mana pun, apa kerja nak buat pun, kita kena ada minat. Sebab kalau tak ada minat, kita buat kerja tu adalah kerana macam paksaan. Tak ada, kreativiti akan hilang, semangat nak buat kerja tu tak ada. Sebab kalau ada minat ni, kita panggil seolah kerja tu macam tak bekerja. Kita buat seolah macam kita tengah buat hobi kita. Okay. So bila kita nak pergi jauh, lebih jauh, kriteria paling penting adalah minat. Lepas tu kita kena ada disiplin. Sebab dalam sukan pemotoran ni, dia adalah paling penting sekali, faktor paling penting adalah disiplin. Saya ambil contoh sebagai rally. Untuk rally, dia ada masa-masa yang ditetapkan untuk melaksanakan servis. Sebagai contoh, mungkin dia bagi masa 15 minit. So dalam 15 minit tu, apa saja yang berlaku, perbaikan, baik pulih ataupun apa nak buat pembetulan semula pada jentera tu kena dilakukan dalam masa 15 minit. Nak tak nak, para pelatih ni dia kena disiplinkan diri, dia kena pandai organize macam mana tool, apa tool dia nak pakai, pembagian tugas, macam mana nak buat. So, dia kena tahu benda-benda tu. Okay, itu adalah salah satu kriteria untuk diambil kira untuk pergi lebih jauh lah. Macam saya cakap tadi, minat kena ada, disiplin, lepas tu communication. Dia kena pandai communicate, dia kena pandai, jangan jenis pendam. Saya beri contoh, dia buat satu kerja, skru patah. Dia takut, kalau dia bagi tahu kan dia kena marah. Tapi walaupun skru kecil tu patah, kalau dia tak bagi tahu, dia punya risiko dia boleh melibatkan nyawa. So dia kena ada perasaan tanggungjawab benda tersebut. Dan komunikasi, dia kena communicate. Tu contoh je lah. Mana dalam berarti kata lain, pelajar-pelajar ini pelajar-pelajar ini juga berlumba dengan masa. Berlumba dengan diri sendiri. Mana mereka ini dalam memang ada silibus-silibus yang tertentu lah, yang mana mereka ni belajar dari segi pengurusan, penyeliaan dan juga pulih kenaan dalam masa yang terdekat lah. Ya, dan ilmu ni sendiri pun dia berlumba juga dengan teknologi semasa. Dan di dalam perlumbaan tersebut, mungkin jika para pelatih ni dia pandai, dia minat sesuatu teknologi, contoh teknologi tayar. InsyaAllah dalam perlumbaan ilmu mengejar teknologi ni, InsyaAllah tayar masih akan maintain. Suspension mungkin akan maintain lagi. So kat situ peluang untuk dia survive 4, 5, 6 tahun akan datang mungkin akan ada. Tapi kalau kita ambil contoh enjin tak dinafikan, tidak dinafikan, masih perlu, penting. Tapi kalau kita tengok lagi ke hadapan, orang dah lebih pandang kepada EV, electric vehicle. So mungkin kat situ teknologi kita nak kena kejar tu, dia terlampau pantas, terlampau laju. Maksudnya dia kena pandai cari kat mana minat dia, teknologi-teknologi yang lain lah. Maknanya dia selari dengan apa yang ada di era sekarang lah Ya. Okey. Okey, Cik Sudin. Kita sebelum kita go through, kita ada beberapa soalan lagi. Macam mana kita nak tahu bila pelajar-pelajar ini dah dilatih, dah diberi pendedahan di offside dan onside.
pada kalian mereka ni akan diuji cuba ataupun mereka juga diberikan satu task apabila kenderaan IKBM ni pergi ke berlumba. Okey, contoh kata, boleh tak Cik Sudi terangkan apakah antara orang kata apa, dia punya pertandingan yang ada untuk tukang motoran ni, terutamanya pacuan 4 roda. Okey, alhamdulillah setakat ni kita telah mempelbagaikan on-site punya senario kepada para pelatih lah. Maksudnya kita akan dedahkan kepada perlumbaan di litar, contoh litar Sepang, litar Speedway. Kita akan dedahkan juga kepada rally. Maksudnya perlumbaan di atas jalan ataupun jalan tanah lah, rally. Maksudnya tak gunakan litar. Dia ada stages by stages. Gymkhana, ambil contoh. So dia punya culture perlumbaan tu berbeza. Bila culture berbeza, mungkin dia punya kaedah technical crew nak approach ni pun dia berbeza. Setup yang berbeza. Maksudnya kita pelbagaikan benda-benda macam tu lah untuk pengalaman para pelatih tersebut. Dan knowledge dia sendiri lah. Dan mungkin juga dia punya kerosakan dia pun mungkin berbeza. Sebagai contoh, kalau rally ni dia lebih ke risiko, mungkin pelanggaran dengan pokok bagi contoh kan. Mungkin dia stres bagi benda-benda lain, dia lebih banyak gegaran, so nak screw ball and nak banyak kena tighten ni balik, nak kena double check balik. Contoh macam tu lah. Kita pelbagaikan. Mana mereka ni didedahkan dengan realiti sebenar perlumbaan, dengan waktu yang sebenar perlumbaan, dengan perlumbaan yang high stage. Pada high stage, pada dia ada di Sepang, di Malaysia Rally Championship, Asia Pacific Championship, mereka didedahkan dengan pelbagai-bagai environment di, orang kata apa, di satu set tu. Ya, Lepas tu betul. kemudian di pit stop dia ni, dia bersaing, adakah dia bersaing dengan teknikal-teknikal lain? Ya, bila kita dah pergi ke on-site, kita dah pergi ke lapangan sebagai contoh rally, mereka akan bekerja seperti mana pasukan-pasukan yang lain bekerja. Maksudnya, para pelajar ni, dia akan buat kerja mengikut macam mana tim profesional yang lain buat kerja. Sebagai contoh, saya ambil arteri lah untuk Proton Malaysia. Macam mana diorang bekerja, pelajar ni, dia akan cuba untuk mengikut cara yang sebetulnya lah, profesional cara kerja lah. Sebab tu, itu salah satu juga kenapa kita bawa diorang pergi ke on-site. Salah satu sebab mereka boleh buat network diorang sendiri. Sebab dalam motorsport ni, diorang kena pandai marketing ataupun dia kena pandai jual diri diorang sendiri. Maksudnya dia pergi ke pit lain, sebagai contoh, berkenalan dan tengok macam mana cara kerja orang lain. Dan daripada situ diorang boleh membuat diorang punya langkah kecil untuk berlari lebih laju lah. Maksudnya langkah pertama diorang untuk lebih jauh dalam dunia motorsport. Okey. Okey. Ya betul. Okey, Cik Sudin. Bagaimana pasukan pasukan otomotif lain yang buat pasukan orang kata macam otomotif lah, tim otomotif lain melihat kebolehan AKBM ni? Okey, alhamdulillah dengan adanya usaha kita bawa para pelatih ni ke on-site, ke lapangan, tim-tim lain ni dia dah mula melihat para pelatih kita lah, para pelajar kita. Sebab sekali kita turun biasanya, sebagai contoh ada satu batch tu kita ada 25 orang pelajar. So 25 orang kita bawa pergi ke event tersebut. So tim-tim lain dah mula pandang, ada student. Mungkin dia boleh boleh minta untuk jadi helper dia orang. Kan? Dia orang mungkin untuk grassroots, bagi contoh dia mungkin tight daripada segi bajet. So dia nak bawa service crew dia, nak hire yang profesional mungkin agak kurang bajet. So dia approach kita, dia tanya boleh tak dia nak gunakan para pelatih kita sebagai assistant ataupun helper untuk technical crew dia lah. Dan kita pun demi orang kata pengalaman kepada pelajar tersebut dan mungkin ada sedikit diorang jaga sikit lah makan minum ke apa, kita lepaskan budak tu. Pelajar kita. Okey, kita okey, jadi ada lagi. Okey. Okey, maaf. Okey, jadi saya ingat dah berhenti dah. Okey, macam ni. Kita akan berhenti seketika, kita rehat sekejap.
Sebelum kita masuk ke panel yang kedua dan kemudian kita akan jumpa lagi sampai ni. Kita ke video yang seterusnya, kita silakan. Okey, itu dia tadi video promo yang kedua dan pada mereka-mereka yang baru saja bersama kami, terima kasih kerana anda bersama dengan kami. Teruskan bersama dengan FBI KTBN Temeloh, official dan juga FBI LKBS khususnya. Dan hari ini kita bersama dengan dua orang pakar dalam bidang automotif dan juga boleh pasaran di Institut Kemahiran Tinggi Belia dengan Temeloh dan juga di Akademi Kemahiran Belia Motorsport, di mana kapsul kemahiran pada hari ini kapsul kemahiran belia pada hari ini mana dos mingguan ini adalah kita cerita tentang industri sukan pemotoran yang menjanjikan kejayaan yang cemerlang untuk belia-belia yang belajar di sini. Dan bersama saya kali ini masih lagi bersama dengan seorang orang kata yang hebatlah dalam Akademi Kemahiran Belia Motorsport ni, masih lagi bersama dengan Cik Salihuddin bin Muhammad Saidi ataupun dikenali sebagai Cik Sudin di kalangan pelajar-pelajarnya. Okey Cik Sudin. Okey Cik Sudin, kita akan teruskan dengan kita tengok pada kita tahu macam mana sistem pembelajaran di Akademi Kemahiran Belia Motorsport, macam mana you all sendiri perform, macam mana pelajar-pelajar you all perform yang mana dimaklumkan oleh Tuan Pengarah sebentar tadi. Lebih kurang 91% pelajar-pelajar Akademi Kemahiran Belia Motorsport yang telah pun bekerja daripada tahun 2012 sampai sekarang, majoritinya 91%, yang mana dengan gaji minima mereka adalah 1,500 sebulan. Ini antara gaji, orang kata apa, memang gaji average untuk gaji yang diploma, memiliki diploma. Okey Cik Sudin, boleh tak Cik Sudin ceritakan sedikit apakah kejayaan tinggi pelajar ataupun bukan pelajar setakat ni? Okey, salah satu perkara yang membanggakan saya lah sebagai salah seorang yang mengajar kat sini, bila adanya bekas pelajar kita berpeluang bersama dengan pasukan untuk berlumba di peringkat antarabangsa. Sebagai contoh yang Tuan Pengarah sebut tadi, di Spa Belgium, di Le Mans, maksudnya mereka berjaya sampai ke sana. Dan gaji mereka bukan dikira sebulan macam biasalah. Gaji mereka dikira by hari dan boleh mencecah $60 satu hari. Dan tanggungjawab yang mereka pegang adalah besar. Sebagai contoh yang kita dalam video ni, General LMP3 di Le Mans, ada 3 orang bukan pelajar kita dalam pasukan ni, dan ni adalah Malaysian team.
secara jujur saya cakap, semasa saya melihat video live mereka kat sana, saya menitik air mata. Saya hati cakap, saya pun tak berjaya sampai lagi ke sana, tapi anak didik kita dah sampai ke sana. Maksudnya satu perkara yang membanggakan kita lah. Dan terima kasih juga kerana pasukan tersebut memberi kepercayaan kepada pelajar kita untuk bekerja bersama mereka lah. Dan bukannya satu benda yang mudah. Tak semua orang berpeluang mendapat apa yang diorang dapat benda tu. Okey, kita mungkin boleh cerita sikit aktiviti pelajar dan juga orang kata apa, penilaian ataupun aktiviti pelajar di akademi dan juga di offsite di tempat berlumba. Okey, penilaian dia di bengkel kita membuat penilaian mengikut modul lah. Selesai modul 1, chassis sebagai contoh, kita akan mengadakan ujian. Itu perkara biasalah, asas lah. Tapi sekiranya di onsite, mereka akan dinilai oleh tenaga pengajar yang ada semasa diorang aplikasikan kemahiran diorang lah masa servis kenderaan tersebut. Sekiranya mereka di-attachkan kepada pasukan lain, tim lain, akan dinilai oleh chief mekanik pasukan lain lah. Maksudnya setiap pekerjaan yang diorang lakukan tu akan dinilai. Dan daripada penilaian tersebut akan diambil kira lah untuk keputusan belajar diorang lah. Okey, Cik Sudi boleh cerita sikit tak yang gambar-gambar yang ada sebelah tu, mana kita boleh tengok? Ini semua ni student-student kita ke yang sedang melaksanakan tugasan-tugasan mereka? Okey, ni semua student kita dan ada seorang kalau perasan yang tinggi depan tu, dia adalah bekas student lah daripada first batch. Okey. Dan dia alhamdulillah selepas habis belajar first batch 2012-2013 tu, sehingga kini walaupun dia dah habis belajar, dia masih ikut dengan kita atas dasar minat tersebut. Dan alhamdulillah dia juga boleh berkongsi pengalaman dia dengan adik-adik dia sendiri, dengan junior-junior dia. Dan kalau kita tengok dalam gambar ni, mereka sedang melaksanakan proses servis lah, saya cakap tadi tu, servis 15 minit tu. Mereka tengah double check balik skru, nut, mana yang longgar, dia kena ketatkan balik. Ada kerosakan, dia kena repair benda tu. Dan memerlukan pemikiran yang pantas. Saya ambil contoh, ada satu situasi semasa rally Perlis tak silap saya, berlaku kebocoran jentera Evo ni lah. Berlaku kebocoran pada sistem exhaust manifold bocor. So kalau di bengkel sebagai contoh, exhaust bocor, tengah panas, kita akan biar sejuk dulu. Mungkin dah 2-3-4 jam ke, dah sejuk baru kita buat benda tu. Tapi semasa servis dalam rally, nak in 15 minit tu, dia kena settlekan masalah tu, problem tu. Dan alhamdulillah pelajar pada waktu itu, dia boleh berfikir dengan pantas, quick thinking. Macam mana dia buat? Dia ambil glove, bahkan dia ada sebelah, sambil buat kerja ni, curahkan air. Ada setengah situasi benda tu, kita tak dapat nak fikir macam tu. Tapi alhamdulillah dia orang boleh fikir benda tu. Demi nak melengkapkan tugas dia orang 15 minit. Maksudnya dia punya feel tu ada. Dia tak ada feel sekadar nak belajar, tak ada. Dia feel nak applykan benda tu, nak berjaya bersama-sama. So dekat situ teamwork lah. Teamwork tu penting. Dan saya pernah Cik Sudin. Ya. Dan saya rasa kalau kata mereka ni diberi peluang ataupun diberi tugasan, contoh pernah tak berlaku di mana sebuah kenderaan tu breakdown melibatkan enjin, berapa lama masa yang paling orang kata apa paling lama lah dia orang ambil untuk dia orang tukar ataupun selesaikan masalah enjin tersebut? Okey, dia bergantung juga dengan kita punya spare part yang kita bawa lah. Kalau enjin setakat ni tak ada lagi, tapi kalau gearbox tu, alhamdulillah pernah ada pengalaman dulu, jentera Daihatsu dia masuk dalam masa 45 minit, maksudnya last service lah sebelum the next leg, last service tu 40 minit dia berjaya bawa keluar gearbox dan pasang yang baru dan naikkan dan tayar golek dalam masa 45 minit. Oh, maknanya dia tak disqualified lah. Tak disqualified, berjaya, selamat, alhamdulillah. Oh, itulah salah satu kata apa keberkesanan pembelajaran yang diberikan oleh pengajar-pengajar mereka. Alhamdulillah lah. Dan lagi tu yang penting dia orang tahu dan dia minat benda tu lah. Okey, ni antara gambar-gambar aktiviti mereka di panggil apa tempat tu, Cik Sudin?
Okey, untuk rally kita panggil ni adalah service park. Maksudnya Service bawa park, kereta. okey. Memang tu dia buat service dalam tu lah. Okey, ni antara pelajar-pelajar kita lah ni. Bekas-bekas pelajar. Sekarang dia jadi bekas lah. Bukan pelajar, betul. Okey, mungkin Cik Sudin boleh cerita sikit. Ini kat mana Cik Sudin? Okey, ni semasa event KK Global. Event Jepun yang buat di Malaysia. Dekat Lita Sepang lah. Ini adalah barisan-barisan pemandu dan kita punya pelajar lah. Lita Sepang. Masa ni kita hantar 2 kenderaan. Kelisa dulu. Tapi satu NA, Naturally Aspirated, dan satu lagi 1.0 Turbo. 2 jentera ni dia orang akan selenggara jaga selama 24 jam lah. Perlumbaan ni adalah endurance, 24 jam. 24 jam? 24 jam tu. Mana mereka bertugas selama 24 jam lah? Ya, ketahanan fizikal, mental, dia orang kena kuat lah. 24 jam nak running. Dan dia orang pun buat kerja sama-sama dengan tim-tim luar lah daripada Jepun apa semua. Dan kalau gambar ni mereka sedang proses unloading barang. Dia buat turun barang daripada kontena. Dia orang akan belajar juga benda ni. Macam mana nak unloading. Dia orang kena check barang-barang. Susun. Itu ada dalam syllabus yang memang dia ada syllabus layout ke mana? Dia ada dalam syllabus kan? Dia dalam onsite tadi tu lah. Kerja-kerja onsite. Okey. Alright, Cik Sudin. Okey, kita tengok pula. Okey, ini antara kejayaan-kejayaan beliau. Dan mungkin ada kejayaan tertinggi bekas pelajar kita di IKTBN, IKBM khususnya di IKTBN Temeloh ni. Okey, dia ramai bekas-bekas pelajar yang saya dapat info terlibat dalam perlumbaan teknikal lah, sebagai technical crew dalam perlumbaan lokal dan di antarabangsa lah macam saya cakap tadi. Dan semua pada saya membanggakan sebab dia orang boleh survive dan dia berjaya market diri dia orang. Daripada bermulanya kita bawa pergi masa belajar tu, dia orang boleh buat network dia orang sendiri dan alhamdulillah boleh berjaya attach dengan pasukan-pasukan yang berlumba. Pada saya itu adalah satu kejayaan lah. Dan pasukan perlumbaan ni dia bukannya macam kita nak minta kerja biasa. Kita hantar resume, saya ada diploma, saya ada degree. Bukan. Kalau nak attach dalam tim perlumbaan ni, dia punya resume dia adalah berapa banyak kali dia involve sebagai technical crew dalam perlumbaan. Dia tak pandang awak punya diploma, dia tak pandang awak punya degree. Dia nakkan pengalaman tersebut. Sebab tu saya selalu cakap buat networking. Kenal orang. Ada setengah pelajar ni, dia dah habis, dia bekerja sebagai freelance. Maksudnya bila ada perlumbaan, pasukan akan cari dia. Akan panggil dia. Maksudnya dia tak tetap pada satu pasukan lah, dia freelance. Mungkin ada technical kita ada gambar untuk menayangkan kita akan alih antara pencapaian peringkat antarabangsa graduan AKBM yang mana kita boleh kongsikan. Mungkin kita boleh besarkan gambar beliau, gambar tersebut. Cik technical Cik Rostam. Okey, kalau kita tengok gambar ni, slide ni adalah bekas pelajar kita yang bekerja dengan pasukan Weaponiza Racing lah. Weaponiza. Weaponiza Racing yang saya cakap tadi tu lah. Mana ada 3 orang pelajar IKTBN Temeloh, air bawah Akademi Kemahiran Media Motorsport. Muhammad Haikal Afiq, Batu Muhammad Nur Akmal dan juga Muhammad Bashirul Amin. Mungkin Cik Sudin boleh ceritakan sikit macam mana mereka ni boleh pergi berjaya sampai tahap macam tu. Okey, saya nak kongsi sikit. Pelajar ni dia punya karakter masa belajar dulu. Masa mula-mula dulu, ada antara 3 orang tu, dia ada seorang ni dia silent sikit. Dia jenis silent. Pendiam. Dia pendiam. Kita nak cari, ada 3 orang tetangga pengajar kat sini. Saya sendiri, Cik Sazli, Cik Ajak. So kami ni salah satu tugas besar kita nak cari apa minat budak ni. Bila dia silent, kita agak mencabarlah. Kita nak tahu dia ni minat apa sebenarnya. Kita bagi tugasan dia boleh buat. Tapi apa benda yang dia betul-betul boleh buat. Okey, macam Afiq ni dia lebih minat fabricate. Dia minat main besi.
Dan Alhamdulillah sehingga kini dengan weapon design racing ni dia lebih pada fabricator. Dan Alhamdulillah sampai sekarang melekat dengan dia lah. Masih lagi bekerja di sana Lagi bekerja di sana. Alhamdulillah. Okey Cik Sudin, terima kasih banyak. Mungkin ada harapan dan juga impian Cik Sudin kepada semua pendengar, mungkin melihat kita dalam view kita, yang mana yang kata viewer kita pada hari ini. Mungkin ada Cik Sudin nak bagi ucapan ataupun sedikit impian dan juga harapan kepada mereka-mereka yang mendengar, khususnya belia-belia yang mempunyai tahap 1 dan 2 yang nak sambung tahap 3 dalam bidang sukan pemotoran pacuan 4 roda. Okey, besarlah harapan saya pada pendengar-pendengar belia yang berminat untuk melanjutkan pelajaran ni. Kita kena berani mencuba sesuatu yang baru. Maksudnya mungkin sebelum ni kita dah biasa buat servis kereta, biasa buat tukar tayar. Tapi kita kena fikir, kalau aku pandai servis kereta, ada beribu orang lagi pandai servis kereta. Dekat mana kita nak naikkan kita punya value? Kita kena berani mencari benda macam tu lah. Maksudnya berani mencuba sesuatu yang baru, keluar daripada zon selesa kita lah. Dan pada yang belia berminat untuk sambung ke jurusan sukan motoran 4 roda ni, salah satu syarat dia perlu ada SKM tahap 2, mekanik kenderaan motor lah. Tu adalah prerequisite yang penting lah. Kemudian boleh masuk untuk belajar. Dan masa belajar ni minat, macam saya kata tadi, minat, berani mencuba sesuatu yang baru, keluar daripada comfort zone. Benda ni penting lah untuk belia-belia sekiranya mereka nak cuba sesuatu yang baru. Dan harapan saya juga supaya cepat berakhirnya pandemik dan endemik sekarang ni lah, COVID-19 ni. Sebab bila ada benda ni, macam-macam benda jadi. Macam-macam benda yang kita tak ingin berlaku lah. Dan bila event-event perlumbaan ni tak dapat dijalankan, so banyak tim-tim perlumbaan dia dah tersekat kat situ. Jangan ada tim perlumbaan grassroots level yang hobi dia mungkin berlumba pun dia tak boleh nak buat apa. So saya berharap benda ni akan berakhir dengan cepat, dan saya juga doakan keselamatan semua pada pendengar dan keluarga terhindar daripada COVID-19 ni lah. Kita sama-sama doakan. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah tuan. Kita ada Puan Azizah Zainuddin tadi ni, dia beritahu berani mencuba sesuatu yang baru, naikkan value diri, keluar dari comfort zone ataupun zone selesa. Ini pesanan ni, pesanan. Ini pesanan. Tak tahulah pesanan ni kepada siapa. Pada mereka yang melihat ataupun mereka kepada student. InsyaAllah student. Jangan, itu dia cakap Omar. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Okey, dan juga kita teruskan bersama dengan Cik Rostam. Cik Muhammad Rostam bin Husin, pegawai hubungan industri dan juga promosi IKTBN Temerloh. Right, Cik Rostam, lama menunggu ya. Ya. Tapi tidak mengapa. Okey, Cik Rostam. Kita go pada fungsi dan tanggungjawab bahagian Cik Rostam lah khususnya. Ya. Apakah fungsi dan tanggungjawab bahagian hubungan industri IKTBN Temerloh? Baik, terima kasih Cik Hafizah. Saya rasa sebahagiannya dalam perbualan dengan Cik Sudin tadi dah terjawab. Tetapi peranan kita di unit hubungan ataupun latihan industri ini di mana kita banyak engage dengan pihak industri dan mendapat input-input semasa bagi tujuan penambahbaikan silibus itu sendiri, proses pembelajaran itu sendiri, dan perkongsian kita panggil kepakaran lah dengan pihak industri. Sebab kalau kita bergerak seorang, maknanya kita syok sendiri sebenarnya. So betul. Kita buat engagement dengan pihak industri supaya kita punya program lebih mantap. Okey tuan. Dari segi, kalau kita tengok tuan, dari segi kita tengok nama tu Jabatan Pegawai Hubungan Industri Promosi. Pada Pegawai Hubungan Industri ni, adakah pihak IKBN mengadakan MOU ataupun dengan mana-mana syarikat untuk dari segi pembangunan silibus dan juga pembangunan pelajar-pelajar ni sendiri? Ya, Cik Hafizah.
Sebenarnya pada peringkat awal untuk kita buat apa-apa program ataupun kursus, sebenarnya memang kita kena involve dengan industri dengan berpandukan kepada garis panduan yang dikeluarkan. Kalau program itu bawah JBK, maknanya kita kena rujuk dia punya frame itu JBK lah. Tetapi dari masa ke semasa kita kena selarikan dengan kehendak industri supaya kursus kita tu tadi dengan pasaran semasa tu kita kata kita boleh pasarkan graduan kita dari segi pembangunan tu lah. Okey Tuan. Ya. Mungkin sedikit banyak Tuan boleh ceritakan tentang khususnya pihak kerajaan lah, pihak kerajaan mungkin mewakili pihak kerajaan ataupun pihak kementerian ataupun pihak IKBS sendiri. Mungkin Tuan boleh macam mana cara membantu dalam proses pembelajaran dan kebolehpasaran pelajar-pelajar, bekas-bekas pelajar automotif dan motorsport khususnya. Engagement dengan kita panggil, kalau dalam akademik kita panggil stakeholder. Stakeholder ni melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Kalau dalam bidang otomotif ni contohnya kita libatkan dengan industri. Sebagai contoh, sekarang ni di Malaysia kita dah ada industri otomotif iaitu Pro 2, kita ada BRB, Highcom, kita ada Proton. Jadi keterlibatan pihak-pihak industri ini secara langsung dengan institut seperti mereka involve dari segi mengadakan pertandingan, isu-isu ataupun perkembangan semasa dalam bidang otomotif kepada pihak pemberi pendidikan. So macam kita IKBN ni kita lebih fokus kepada TVET. So kita pembangunan kita tu maksudnya lebih kepada 70% tu kemahiran, manakala 30% lagi tu lebih kepada teori. So memang 70% itu tadi maksudnya keterlibatan pihak industri dalam pembangunan tu sangat penting lah. Okey Tuan, kita tengok, kalau kata kita tengok dalam proses pembelajaran dan kebolehpasaran pelajar ni lah. Kan, mungkin pihak Tuan sendiri, bagaimana pihak Tuan dari segi kebolehpasaran ni menyediakan pelajar-pelajar kita ni untuk dijual ataupun diberi kepada pihak-pihak industri. Apakah persediaan awal yang kita terapkan kepada pelajar-pelajar? Yang pertamanya dalam pembangunan silibus itu tadi, nilai-nilai kita memang kita lebih kepada TVET. Tetapi dalam masa yang sama kita di ILKBS ni kita ada terapkan nilai kita panggil bina insan. So bina insan tu tadi mendidik atau mendisiplinkan pelajar-pelajar kita di mana nanti bila cabaran untuk dia bekerja nanti, perkara utama iaitu disiplin, dia dapat kawal. Sebab di peringkat industri dia bukan nombor satu, memang kita tengok kemahiran. Tetapi dalam masa yang sama disiplin diperlukan. Disiplin ni melibatkan masa, melibatkan ketetlian dalam kerja. So jadi dengan kita involve pelajar-pelajar kita tadi ni dalam bina insan tadi, insya-Allah setakat ini respon daripada pihak industri dia lebih consider graduan kita tu kerana elemen disiplin kita terapkan. Okey Tuan, macam salah satu kita ada satu soalan daripada Puan Azizah Zainuddin Tuan. Kita tengok dia tanya, apakah promosi yang telah dibuat dan bakal dirancang bagi memperkenalkan program di bawah Akademi Motorsport IKTBN Temerloh supaya lebih ramai lagi pelajar dapat dilatih? Ya. Dari segi promosi ini sebenarnya kita IKBN sendiri pun kita memang ada engagement terus kepada belia-belia. Dalam masa yang sama kita ada di medsos dan parent kita di KBS sendiri pun mempromosikan secara besar-besaran bidang ini kerana bidang ini seperti mana yang panel kita kata tadi, dia dalam elemen motorsport tu tadi, dia
dia memberi kemahiran bukan sekadar mekanikal saja, tetapi fabrikasi, baik pulih, semua ada dalam elemen tu. So dari segi promosinya tadi, maknanya pihak kita melalui medsos kita dan juga pihak kementerian dalam meluaskan promosi itu. Okey, dan juga dipahamkan yang mana pihak-pihak industri pun ada berhubungi pihak IKBN sendiri untuk minta pelajar-pelajar yang lepasan daripada pelajar-pelajar automotif, termasuklah bidang motorsport, betul. Dari segi macam mana, apakah yang mereka lakukan ataupun apakah yang pihak IKTBN itu perlu lakukan? Contohnya mungkin ada macam kata apa, datang untuk temuduga ataupun hari gerbang kerjaya. Adakah masih berlangsung hari gerbang kerjaya walaupun dalam pandemik sekarang ni COVID-19? Dalam pandemik ni kita KIV sebab kita tak boleh dalam bentuk berkumpulan. Jadi kita akur dengan kehendak semasa oleh pihak kerajaan. Tetapi engagement tu kita tetap buat dengan pihak industri. Maksudnya kita buat dalam medsos lah. Kita buat secara online. Kita hubungi pihak syarikat, kita panggil taklimat secara online, kita buat temuduga secara online untuk kebolehan graduan kita lah. Memang kita lakukan lah. Okey tuan. Alright itu tuan. Okey. Boleh tak tuan cerita sedikit tentang aktiviti bagian haluan pelajar, khususnya yang bagi mereka-mereka mungkin dia nak tahu macam mana belajar duduk di IKTBN di Akademi Kemahiran Benda Motorsport ni, nak duduk di IKTBN. Boleh tak tuan ceritakan sedikit bagaimana aktiviti yang dilaksanakan oleh haluan pelajar khususnya untuk pelajar-pelajar IKTBN? Okey. Berikut saya share secara umum di mana kalau kita lihat gambar yang pertama ni, ini sempena lawatan pengarah kemahiran ke institut. Jadi kita ambil kesempatan itu di mana pengarah sendiri memberi dorongan, memberi semangat kepada pelajar-pelajar di mana dalam bidang TVET ni kita bukannya pilihan kedua dah. Kita setara dengan akademik biasa. So, ini yang pertama. So, kalau kita lihat lagi seterusnya yang ini antara aktiviti-aktiviti di bawah HCP di mana kita ada keterlibatan pelajar kita dalam pertandingan di peringkat kebangsaan. Yang ini apa ada di langit dan pelajar kita memenangi video pendek ini. Okey, seterusnya kalau kita lihat lagi yang ini memang kita ada engagement pihak HCP dengan hubungan industri, kita ada engagement dengan pihak syarikat dari masa ke semasa mengikut bidang yang ditawarkan. Bagi contoh, hari ini kita bincang pasal motorsport. So kita ada keterlibatan syarikat dalam mempromosi atau memajukan lagi lah. Okey. Berikut yang ini pun kita ada engagement dengan pihak 3D printing. Memang kita tengok syarikat 3D gen ataupun printing, tetapi printing ini lebih kepada pembuatan produk, bukan printing sebarang printing lah, maksudnya pembuatan produk. Dia terus printing, terus mengeluarkan produk. So kita involve dia dalam program kita lah. Okay, next. Ini antara aktiviti di bawah HCP. Kita ada seorang bekas pelajar kita mati lemas di Sungai Pahang. So kita ada buat lawatan lah. Dan yang ini secara gambarannya graduan kita sebenarnya berjaya di luar sana, boleh memegang jawatan yang tinggi dengan gaji yang tinggi. Contohnya di Honda, di Pro 2
dan lain-lain lah. Kalau kita tengok bawah tu ada Pro 2 tu ada perempuan, pelajar perempuan. Ya. Pelajar Ya. perempuan pun terlibat sepenuhnya dalam bidang automotif di IKTB Terbelo. Sebenarnya TVET ini kita bukan mendiskriminasi. Maknanya wanita kalau dia berminat, sebab dulu kita lihat bidang automotif ni kasar apa semua. Sekarang ni sebenarnya kita mau on TVET ni, maknanya kepakaran tu dalam bidang automotif ni sebenarnya luas. Bukan sekadar kita lihat seperti mana panel satu kita terangkan tadi, bukan sekadar kita repair engine. Maksudnya dia banyak laluan dia. Dari segi elektronik, dari segi transmission, dari segi body part, dari segi ergonomik. So maknanya sebenarnya kita galakkan kaum wanita, kaum hawa ni menceburi bidang otomotif. Okay. Mana sekarang ni dah menjadi satu saingan pada lelaki, mana wanita tak boleh memonopoli. Sedangkan kita tengok sekarang pun yang buat lori pun ada wanita buat lori 10 tan, trailer kan. Ya, saya setuju. Mana jadi cabaran pada lelaki lah sekarang ni. Ya. Tetapi dalam masa yang sama, bukan kata dia kaum hawa mencabar. Tapi maknanya begitulah. Maknanya bidang otomotif ni kaum wanita boleh melibatkan diri sama. Betul tuan. Ya. Okey tuan, selain daripada mungkin kita tanya selain daripada khusus di AKBM, okey, kemahiran beli motorsport, kita tahu ada di AKBM Terbelo khusus dia ada menawarkan berbagai bidang lain dalam bentuk otomotif. Ya. Boleh tuan ceritakan sedikit bidang-bidang ataupun khusus-khusus yang ditawarkan di IKTBM Terbelo? Okey, hari ini kita highlight pasal motorsport. Okey, tapi dalam masa yang sama kita ada lagi program di bawah pengiktirafan MQA. Tapi pengiktirafan MQA itu lebih kepada kita panggil teknologis. Teknologis ini maksudnya diorang ni bukan kata 50% teori. Dia masih kekal 70%, tapi dia punya task lebih kepada umum lah. Maksudnya kita ada program diploma otomotif penyelenggaraan. Okay. Kita ada diploma otomotif reka bentuk. So maknanya dua program ini dia touch. Maksudnya tak ada sampai kita panggil 100% di lapangan lah. So dia ada teoretikal dan dia ada teknikalnya. Okay, Cik Rizal. Okey, maknanya kalau dari segi pemahaman saya, pada dalam bidang otomotif lain juga boleh orang kata membantu dari segi membangunkan akademi kemahiran motorsport. Ada teknologi. Di sana saya dipahamkan di Terbelo ada dyno, misi dyno je. Betul, ada teknologi otomotif antara excellence center dalam bidang otomotif. Okay, mungkin ada syarat-syarat. Macam mana syarat saya nak masuk? Nak masuk ke AKBM ni dan juga nak masuk ke AKBM Terbelo dan juga AKBM ni. Baik. Sebenarnya dalam panel satu tadi dalam perbincangan kita tu dah ada, tapi saya lebih fokus iaitu kita secara umum maksudnya umur 17 tahun ataupun 18 tahun ke atas, kemudian tamat pembelajaran ataupun dia tamat sekolah lah. Ada di peringkat SPM, bujang. Syarat utama bujang. Kalau dah berkahwin tu, tapi kalau tak declare tu kita tak tahulah maksudnya. Maksudnya kena declare lah. Itu secara umum. Maknanya 3 benda tu. Umur 18, tamat di kata 5, kemudian apa tadi? Sihat dua badan. Ya. Manakala syarat khusus, kalau untuk program motorsport ni, syarat khusus dia mesti memiliki SKM tahap 2 dalam bidang juruteknik kendaraan motor. Okey tuan. Ya. Okey tuan. Yang ini saya tanya tuan. Okey, dia bisa di tahap 2 dalam bidang akademi kendaraan motor. Ya. Dan bisa di tahap 2 dalam sisi kemahiran kendaraan motor lah. Ya. Yang mana yang macam SKM 1 mekanik kendaraan motor, SKM 2 mekanik kendaraan motor.
Adakah CJ contoh kata yang dikeluarkan oleh ILP ataupun dikeluarkan oleh Kolej Komuniti ataupun dikeluarkan oleh Giat Baran diguna pakai untuk memasuki ke tahap 3 sukan pemotoran pacuan 4 roda tuan? Okey. Dari segi frame dia, dia telah diset up, maksudnya prerequisite dia adalah tahap 2 persijilan JPK. So maknanya selain daripada itu tidak ada consideration lah. So yang itu framework dia lah. So mandatory lah maksudnya. Mesti ada tahap 2 dalam bidang juruteknik kendaraan motor pengiktirafan JPK. Betul. Untuk Mana program dia oleh motorsport. JPK untuk Ya. program motorsport, betul. Ya. Okey tuan. Ya. Okey, Ya. mungkin tuan boleh cerita sikit apakah impian ataupun harapan pihak IKTBN dan juga IKBM pada masyarakat setempat, beli-beli setempat, beli-beli yang menerusi mendengarkan kita mungkin tak hari ni, mungkin besok ke lusa yang kita sharing-sharing ni, mungkin ada harapan dan juga impian yang tuan nak kongsikan. Okey, secara umum lah saya beritahu harapan saya ni sebenarnya jom ramai-ramai masuk IKBN Tebeloh. Okey, jom ramai-ramai masuk IKBN Tebeloh. Kerana di IKBN khususnya Tebeloh, umumnya ILKBS, Yes. bila masuk belajar di sini anda tidak dibebankan dengan sebarang pinjaman. Cuma percuma? yuran percuma. Yuran di peringkat awal tu pun untuk tuan-tuan sendiri ataupun adik-adik pelajar sendiri. Yuran di peringkat awal. Tapi sepanjang pengajian semua dibiayai termasuk wang saku ataupun allowance. Diberi allowance lagi. Ya, diberi allowance lagi. Jadi pendek kata makan minum tempat tidur allowance. Jadi ambillah peluang ini khususnya IKBN Temeloh, umumnya ILKBS. Itu harapan Okey tuan. Mungkin ada berapa kali pengambilan 1 tahun dan bagaimana cara untuk mendapatkan tempat di IKTBN? Okey. Secara umum untuk masuk ke ILKBS boleh rujuk di website KPT sendirilah di bahagian TVET ataupun kalau direct terus dengan ILKBS boleh layari e-campus. E-campus. Dan dari masa ke semasa boleh juga rujuk di Facebook kita IKTBN Temeloh, di mana kat situ kita bagi tahu dari masa ke semasa kalau ada kekosongan boleh kontak terus pesan berkenaan. So ada di Facebook kita. Ya Cik Rizal. Okey tuan, terima kasih banyak tuan di atas perkongsian yang mana tuan bagi tadi. Kita pun dah bercitah pada jam 11.26 pagi. Mari kita dah pun bersama dengan tuan-tuan sama-sama 1 jam 24 minit bersama dengan belia-belia kita, bersama dengan mereka-mereka bersama kita. Kita ada, mungkin kita boleh tengok sedikit ni. Ada pertanyaan ni kita sebelum kita akhiri, kita ada pertanyaan sikit Cik Rostam. Di mana daripada Azlina Amin Aziz. Alhamdulillah, anak saya telah berjaya dalam bidang ini dan kerja, tapi disebabkan pandemik ini, insya-Allah, jika ekonomi dah okey, dia akan teruskan apa yang telah belajar di IKBN Temeloh ini. Terima kasih yang tak terhingga pada tenaga pengajar dan para pentadbir IKBN. Sama-sama Puan Azlina Amin Aziz. Terima kasih Tahniah dan Syabas kerana anak Puan telah pun berjaya belajar di IKTBN Temeloh dengan jayanya. Tahniah dan Syabas. Okey. Maknanya mudah-mudahan anak itu akan menjadi anak yang soleh dan juga menjadi satu pemimpin semasa yang akan datang. InsyaAllah. Okey. Tanpa memberikan masa lagi, kita pun dah di hujung rancangan kita ni, di hujung live kita di mana Hakim Kemaran Belia dos mingguan kali ini di IKTBN Temeloh. Di mana tingkatkan pengetahuan kita bersama dengan 2 orang ahli pendek kita tadi, Encik Salahuddin Muhammad Salahuddin bin Muhammad Zaidi dan juga Encik Muhammad Rostam bin Hussein yang berbincangkan tentang industri sukan pemotoran dan dia menjanjikan kerjaya cemerlang. Daripada kalau tuan-tuan masih lagi berminat, boleh hubungi terus ke IKTBN ataupun hubungi macam Encik Rostam kata tadi melalui ecampus.kbs.com.my ataupun nak melihat lebih lanjut tentang peluang-peluang ataupun yang telah diberikan, boleh buka di http://kemahiran.kbs.go.my ataupun boleh buka http://lkbs.my
Ataupun dia ada ILKBS Facebook, official Facebook, dia ada Instagram official ILKBS dan juga Twitter, dan jangan lupa ada juga YouTube ILKBS. Yang mana tuan-tuan boleh tengok apa aktiviti, apakah mereka buat sepanjang mereka berada di ILKBS Melo, apakah program-program yang ada di ILKBS, termasuk ILKBS lain yang ada satu batch. Alright, bagi pihak saya di pihak ILKBS Melo sendiri, mohon ampun dan maaf sekiranya terdapat apa-apa masalah ataupun apa-apa teknikal part ke kasar bahasa silap bicara saya di sepanjang 1 jam 30 minit bersama dengan tuan-tuan perempuan dan saudari. Saya mohon ampun dan maaf, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di lain hari masa lain ketika dengan tajuk yang lebih baik. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Profesional Togol, IKBN Terbelum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.